Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang, salam Malaysia Madani. Yang dihormati tetamu-tetamu kehormat, para hakim yang bijaksana dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum bahawasanya penggunaan telefon pintar sudah menjadi rutin harian, terutamanya buat golongan remaja. Masalah ini haruslah dinilai dari pelbagai perspektif dan dibendung secara holistik untuk mencari jalan penyelesaiannya. Selaras dengan tajuk forum kita pada hari ini, nomofobia, fobia tanpa telefon bimbit. Persoalan inilah yang akan menjadi fokus utama untuk forum kita yang akan dibahaskan sebentar lagi. Sebelum meneruskan topik ini, marilah kita kenal-kenalan dengan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya, ahli panel kita yang pertama, Saudari Iman Alia binti Al-Janatul binti Johari. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, sihat Cik Pengurusi. Cik Pengurusi pula bagaimana? Sihat, Alhamdulillah. Seterusnya, Ayu berbaju kuru, Saudari Dayana Batrisha binti Muhammad Arifin. Selamat datang buat saudari. Terima kasih saudari pengurusi yang sudi menjemput saya untuk bersama-sama membicarakan topik nomofobia pada hari ini. Di hujung sana, nampak pemalu tapi petah apabila berbicara, Saudari Nur Khadijah binti Kari. Selamat datang juga buat saudari. Terima kasih saudari Pengurusi. Ketakutan yang berpunca daripada ketiadaan telefon bimbit telah mewujudkan kegusaran dan implikasi yang boleh terjadi kepada semua peringkat umur. Oleh itu, saya akan bertanyakan soalan yang pertama kepada ahli panel kita, Saudari Iman Alia. Apakah maafkan saya. Apakah punca-punca gejala nomofobia ini? Dipersilakan. Terima kasih Pengurusi yang sopan dan santunya membawa rasional persoalan. Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Universiti Granada, seseorang yang sering tidur mendampingi telefon bimbit adalah berkemungkinan besar mempunyai salah satu simptom nomofobia. Setengah manusia sukar untuk melelakkan mata apabila saat telefon bimbit tiada di sisi. Simptom ini amat membimbangkan dan haruslah mendapatkan konsultasi bersama doktor pakar. Bukan itu sahaja, perasaan cemas apabila saat telefon bimbit tiada di sisi atau hilang juga menjadi kontribusi kepada gejala nomofobia ini. Jangan dilupakan juga atribut yang lebih vital iaitu bermain telefon bimbit sehingga menjejaskan produktiviti harian. Sifat ini jelas membuktikan bahawa nomofobia bukanlah sesuatu perkara yang boleh dipandang remeh. Seterusnya, saya akan memberikan contoh yang lebih izhar dalam kehidupan kita dan perlu dititikberatkan dalam masyarakat kini. Sebagai contohnya, kebergantungan kepada telefon bimbit sehingga menjejaskan prestasi pembelajaran pelajar disebabkan oleh kemalasan untuk belajar dan kesukaran untuk menumpukan perhatian semasa sesi pembelajaran. Para pelajar seharusnya menunjukkan komitmen yang bersungguh-sungguh dalam pencapaian akademik dan kekal komited walaupun sudah habis zaman persekolahan sama ada di kolej, universiti atau sekolah. Tuntasnya, simptom nomofobia ini masih boleh dikawal dengan cara yang betul. Terima kasih atas lontaran hujah yang padat dan penuh pencerahan sebentar tadi. Seterusnya, saya ingin bertanyakan soalan yang kedua. Apakah kesan-kesan terhadap tahap kesihatan seseorang yang menghidapi nomofobia tanpa sebarang bantuan mental? Saya persilakan ahli panel kita yang kedua untuk memberikan penjelasan. Soalan yang amat menarik daripada pengurusi kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita semua sudah sedia maklum, ketiadaan rangkaian internet dalam jangka masa yang panjang mempengaruhi ketidakstabilan emosi para remaja untuk mengalami tekanan perasaan yang tinggi sehingga mereka mudah berasa marah. Saya berpendapat bahawa semua pihak perlu memainkan peranan yang
sedikit sebanyak membantu para ibu bapa untuk mendidik anak-anak semasa berada di rumah. Seharusnya pihak ibu bapa perlu sedar bahawa gadget yang diberikan kepada anak-anak banyak mendatangkan kemudaratan daripada kemanfaatan sekiranya disalahgunakan. Oleh itu, pengawasan secara berkala oleh ibu bapa perlulah dilakukan. Tindakan ini adalah wajar untuk mengawal tempoh bermain bersama telefon bimbit anak-anak dan mengurangkan ketagihan mereka terhadap peranti yang serba moden ini agar mereka tidak mudah hanyut dan lalai akan duniawi yang hanya bersifat sementara. Selain itu, ini juga akan perlahan-lahannya mengurangkan masalah kesukaran untuk tidur atau lebih sinonim dengan terma insomnia. Insomnia berpunca daripada ketagihan mereka terhadap peranti yang serba moden ini secara berlebihan sehingga mereka berasa takut untuk tidur semata-mata untuk terus menggunakan telefon bimbit walaupun mereka sudah terlalu penat. Malahan, tidur yang kurang berpotensi untuk menurunkan proses kognitif semasa sesi pembelajaran mereka di sekolah. Fasa tidur yang cukup adalah penting untuk menguatkan daya ingatan pelajar. Lebih membimbangkan, suatu kajian yang dijalankan menunjukkan lebih 90% pengidap insomnia juga berkemungkinan untuk menghidapi penyakit-penyakit lain seperti serangan dan kegagalan jantung, tekanan darah tinggi, angin ama, kencing manis dan kanser. Justeru, ibu bapa haruslah berusaha untuk memastikan anak-anak tidak terlalu mengikutkan perasaan dan belajar menggunakan telefon bimbit dengan cermat dan berhemah. Terima kasih atas kata-kata yang berinas sebentar tadi. Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Oleh itu, saya mempersilakan ahli panel kita yang ketiga untuk menerangkan apakah inisiatif-inisiatif yang dapat kita lakukan bagi mengekang gejala-gejala nomofobia ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk berbicara dalam majlis forum ini. Sebelum saya menjawab persoalan itu tadi, saya akan memberikan analogi berkaitan dengan insiden yang berlaku di Chernobyl. Letupan nuklear yang menyebabkan jutaan ramai orang terdedah dengan radiasi bahan radioaktif. Perkara ini telah mendatangkan pelbagai penyakit seperti penyakit bara serta kecacatan anggota badan. Masalah tersebut dapat diwarisi dari generasi ke generasi yang seterusnya. Dalam konteks ini, nomofobia juga dapat diwarisi jika kita tidak mengambil prakarsa dalam menetapkan matlamat para remaja apabila menggunakan telefon bimbit. Sebagai contoh, remaja boleh menggunakan telefon bimbit pada waktu-waktu yang tertentu sahaja. Ia boleh dijadikan sebagai satu ganjaran apabila para remaja dapat menyiapkan tugasan ataupun latihan yang diberikan oleh guru. Bukan itu sahaja. Remaja juga dinasihatkan untuk menggunakan telefon bimbit pada waktu yang tertentu sahaja. Ini akan menyebabkan para remaja mudah fokus akan kerja yang dilakukan tanpa sebarang distraksi daripada penerimaan notifikasi melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram. Seterusnya, remaja boleh menuangkan lebih banyak masa bersama ahli keluarga. Bukan itu sahaja, remaja juga boleh menyertai aktiviti-aktiviti yang lebih menyihatkan minda seperti bermeditasi dan membaca buku. Intergenerasi sesungguhnya memainkan peranan yang besar dalam konteks ini. Kita sebagai generasi kini perlulah bersiap sedia untuk memberikan apa yang terbaik kepada generasi yang akan datang. Intergenerasi sesungguhnya memberikan impak yang positif jika kita mendedahkan padahnya nomofobia secara meluas ke seantero dunia. Saya memetik kata-kata daripada Stephanie M. Hutchins, kesakitan anda tidak bermula dengan anda, tetapi ia berakhir dengan anda. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kata-kata yang penuh intelektual dari ahli panel kita yang ketiga sebentar tadi. Selain daripada memberi impak kepada generasi-generasi yang akan datang,
Saya ingin bertanya secara ringkas, apakah pula kesan kepada individualiti? Saya persilakan ahli panel kita yang pertama untuk memberikan penjelasan. Terima kasih kepada pengerusi atas soalan yang diujarkan sebentar tadi. Seperti yang anda tahu, nomofobia mempunyai spektrum impak yang besar. Tetapi dalam konteks ini saya akan menekankan kesan nomofobia dari aspek individualiti. Berdasarkan statistik yang diberikan oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia, tingkah laku antisosial berlaku kepada ramai orang sebanyak 0.2% sehingga 3.2% daripada populasi umum. Anda mungkin tertanya, apakah korelasi antara nomofobia dengan tingkah laku antisosial? Saya akan memberikan contoh yang lebih komprehensif. Orang yang menghidapi nomofobia lebih cenderung meluangkan masa bersama aplikasi sosial berbanding bersama keluarga. Ini mewujudkan jurang perhubungan antara ahli keluarga serta tidak kira di mana mereka berada, telefon pintar itu tetap menjadi pujian hati. Bukan itu sahaja, hal ini juga turut menjadi impak yang besar kepada pasangan suami isteri kerana apabila masing-masing tidak memberikan perhatian kepada satu sama lain, lalu meruntuhkan mandikan cinta pasangan tersebut atau saling berjauhan. Cara seseorang berkomunikasi atau berbicara juga turut terjejas. Skill-skill berkomunikasi secara depan juga akan hilang apabila obses bermain telefon bimbit. Perkara ini amat vital kerana apabila seseorang itu hilang skill berkomunikasinya, bukan sahaja lenyap perhubungan persahabatan, tetapi pembelajarannya juga turut terjejas. Seperti yang anda tahu, pembelajaran memberi impak yang besar kepada semua peringkat umur, terutamanya pelajar sekolah, universiti dan kolej. Nomofobia boleh menyebabkan seseorang itu terpisah dari dunia nyata dengan terikat pada telefon bimbit. Terima kasih atas usahaan yang padat sementara tadi. Seterusnya, saya ingin mengajukan soalan ini kepada ahli panel kita yang kedua. Apakah peranan sebagai seorang rakan sebaya apabila melihat rakannya sendiri mengalami gejala-gejala nomofobia ini? Dipersilakan. Terima kasih saudari pengerusi yang tidak kurang peta bicaranya. Pada pandangan saya, rakan yang baik adalah rakan yang saling tidak tumpah sifatnya untuk menolong antara satu sama lain. Dalam erti kata lain, gejala nomofobia ini bukanlah sesuatu yang boleh diatasi dengan semudah-mudahnya, apatah lagi tanpa pengawasan dan nasihat daripada doktor pakar. Namun, itu tidak bererti bahawa kita boleh membiarkan sahaja perkara ini berlarutan sehingga membinasakan keproduktivitian mereka semasa berada di sekolah. Oleh itu, kita haruslah meluangkan masa bersama mereka tidak kira pada sesi persekolahan atau pada bila-bila masa sahaja. Hal ini akan sedikit sebanyak membantu mereka untuk tidak terlalu berharap kepada keinginan mereka. Mereka akan lebih berterima kasih kepada diri mereka pada masa akan datang dan dapat menikmati kualiti kehidupan secara menyeluruh yang tidak boleh dibeli nilainya. Oleh itu, kita haruslah berusaha untuk menangani gejala ini dan haruslah dijaga biar ia tersulam dekat di hati. InsyaAllah, sekiranya kita mempunyai pemikiran yang kritis dan keinginan dan 1001 keinginan untuk berubah, nescaya kita akan mengecapi apa-apa sahaja yang kita impikan. InsyaAllah, gejala ini mampu diatasi. Wallahu'alam. Terima kasih atas pandangan ahli panel kita yang kedua sebentar tadi. Tetapi, bagaimana pula dengan ibu bapa yang sedang menghadapi krisis ini di mana anaknya sedang mengalami gejala fobia tanpa telefon bimbit ini? Saya mempersilakan ahli panel kita yang ketiga untuk memberikan penjelasan. Terima kasih kepada saudari pengerusi yang sentiasa aktif menanyakan banyak persoalan intelek. Ibu bapa memainkan peranan yang besar dalam membesarkan anak. Dalam konteks ini, ibu bapa hendaklah mengambil berat tentang kondisi anak mereka sama ada terjebak dengan nomofobia atau tidak. Setiap kebaikan ada keburukannya sendiri.
Selaras dengan era globalisasi, teknologi telah berkembang pesat dan berevolusi. Antara contoh teknologi yang berkembang adalah telefon pintar. Telefon pintar boleh menyebabkan seseorang itu obses dengan bermain telefon, lalu terhasilnya kondisi psikologikal iaitu nomofobia. Nomofobia boleh diatasi dengan ibu bapa mengambil berat tentang kondisi ini. Anda mungkin tertanya, bagaimana? Jawapannya ialah, ibu bapa boleh membawa anak mereka ke majlis sosial atau aktiviti luar di mana mereka boleh berinteraksi secara depan. Bukan itu saja, ibu bapa juga dapat melahirkan individu yang mempunyai pemahaman berfikir di luar kotak. Perkara ini sangat penting kerana berfikir di luar kotak mampu melahirkan individu yang mahir mengadaptasikan fakta atau ilmu dalam kehidupan seharian. Pendedahan anak-anak kepada persekitaran yang sihat seperti majlis sosial tersebut boleh melahirkan pemahaman berfikir di luar kotak dan pemikiran yang lebih kritis. Dalam hal ini, ibu bapa memainkan peranan dengan menggalas accountability tingkah laku anak mereka untuk maafkan saya. Dalam hal ini, ibu bapa memainkan peranan dengan menggalas accountability tingkah laku anak mereka dari semua aspek, termasuk cara pemikiran anak-anak. Sekian daripada saya. Terima kasih kepada ahli panel kita yang ketiga. Seterusnya, saya ingin berterima kasih juga kepada ahli-ahli panel yang lain kerana sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Nampaknya masa amat menceburi kita. Oleh itu, saya ingin menyusun 10 jari jika ada terkasar bahasa. Sebelum mengakhiri forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun. Kalau ada semut di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bersua lagi. Saya akhiri forum kita pada hari ini dengan kalimah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.